Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Baru-baru ini pengujian dan penilaian tingkatan 5 telah pun dijalankan dan cikgu telah menyemak kertas-kertas anda semua, dan di sini cikgu ingin mengadakan sedikit perbincangan khususnya bagi soalan struktur, dan cikgu berharap segala kekuatan dan kelemahan yang cikgu kongsikan di sini kita akan ambil iktibar dan memastikan pada masa akan datang kita boleh menjawab dengan lebih baik. Ini adalah soalan struktur yang pertama. Kalau kita lihat soalan struktur yang pertama ini berkaitan dengan Undang-Undang ROM, yaitu Hukum Kanun 12 dan juga Undang-Undang Justinian Jadi soalan E berbunyi nyatakan cara rakyat merujuk kepada undang-undang tersebut 2 markah. Kemudian B, mengapakah Undang-Undang ROM dapat diterima oleh semua rakyat, 4 markah. Kemudian C, undang-undang penting kepada sebuah negara, berikan ulasan anda, 4 markah. Jadi C ini hanya memerlukan anda memberikan pendapat yang rasional berkaitan dengan persoalan tersebut. Kita lihat contoh jawapan murid yang pertama jawapan E, murid ini menyatakan cara rakyat merujuk kepada undang-undang tersebut ialah melalui Hukum Kanun 12 dan Undang-Undang Justinian. Jadi ini sebenarnya soalan murid ini menyalin semula soalan tersebut. Jadi cikgu tanda di sini tidak relevan dan tidak mendapat sebarang markah. Kemudian kalau kita lihat B, Undang-Undang ROM diterima oleh semua rakyat kerana prinsip undang-undang asas perundangan iaitu manusia sama di sisi undang-undang. Jadi ini ada dalam peraturan permarkahan iaitu F1 dan cikgu beri di sini F1 dapat 1 markah. Undang-undang dan keadilan diberikan kepada setiap individu. Keadilan ni F3. Di sini juga murid mendapat 1 markah. Sebenarnya untuk soalan B ni peruntukan markah adalah 4, tetapi murid ini hanya mampu memberikan 2 jawapan. Jadi agak sayang di sini sepatutnya kalau anda lebih berusaha, boleh mengingat atau boleh memahami topik ini dengan baik, anda boleh bagi jawapan yang cukup 4, maka boleh dapat 4 markah. Kemudian kita lihat C, undang-undang penting kepada sebuah negara agar dapat menjamin keamanan setiap rakyat. Jadi sini menjamin keamanan itu munasabah 1 M1 di situ dapat 1 markah. Kemudian murid ini meneruskan jawapannya iaitu selain itu mesti ada penanda wacana seperti yang cikgu ingatkan sebelum ini. Selain itu dapat menjamin kestabilan dan keselamatan negara, dapat 1 markah. Seterusnya dapat menjadikan kehidupan rakyat sentiasa terjamin dan harmoni, dapat lagi 1 markah. Dan akhir sekali dapat menjamin hak kerajaan sentiasa terkawal. Maksudnya kerajaan dapat mengawal keadaan lah di sini Jadi di sini untuk soalan yang memerlukan jawapan munasabah, pelajar ni bagus. Dia memberikan jawapan yang sesuai dan juga cukup dengan peruntukan markah iaitu 4. Jadi kalau kita lihat sini soalan A, murid ini tidak dapat sebarang markah, B hanya 2 markah dan C mendapat 4 markah. Jadi keseluruhan murid ini mendapat 6 markah. Ini adalah contoh jawapan murid yang kedua yang mana kalau kita lihat di sini jawapan E dengan menulis dan mengukir pada papan. Jadi mengukir tu sama dengan mengukir, memahat tu dapat 1 markah Kemudian selain itu dibukukan oleh Maharaja Justinian, dibukukan juga ada dalam peraturan pemarkahan. Jadi jawapan murid ni bagus dia nyatakan 1 jawapan, kemudian dia pergi kepada jawapan kedua, dia tulis di sana selain itu Jadi murid ini mendapat 2 markah atau markah penuh untuk soalan A. Kemudian untuk jawapan B, Undang-Undang ROM dapat diterima oleh semua rakyat adalah kerana semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang. Ini adalah F1 dapat 1 markah Selain itu jadi murid ni bagus, dia mulakan lagi dengan penanda wacana. Selain itu, seorang itu tidak akan dianggap bersalah selagi dia tidak terbukti bersalah. Ini juga ada dalam peraturan permarkaan yaitu F2. Di samping itu nampak di sini murid ini masih menggunakan penanda wacana.
Keadilan adalah kepada setiap individu. Jadi keadilan itu adalah F3 dan seterusnya ya. Lagi sekali penanda wacana, hukuman akan dijatuhkan jika mempunyai bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu dah F4. Jadi murid ini juga mendapat markah penuh untuk soalan B, iaitu 4 markah. Kemudian kita lihat pula untuk jawapan C ya. Undang-undang penting kepada seluruh negara agar masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Okey, di sini cikgu bagi M1. Kemudian ayat kedua dia mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, undang-undang juga dapat menjamin keselamatan negara. M2. Kemudian di samping itu, imej negara tidak akan terjejas. M3 dan seterusnya. Negara kita akan menjadi lebih maju. M4. Jadi di sini murid ini juga memberikan jawapan yang cukup, yang sesuai dengan peraturan pemarkahan, iaitu 4 isi mendapat 4 markah. Ini bermakna murid ini juga mendapat markah penuh untuk jawapan C. Jadi murid ini mendapat 10/10 untuk soalan ini. Jadi cikgu ucapkan tahniah ya. Jadi murid-murid boleh mengambil contoh ya daripada jawapan murid yang tertera ini. Berikut ini adalah soalan 2 ya, soalan struktur yang kedua yang berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan merupakan salah satu keperluan asas yang mendesak pada zaman penjajah. Jadi soalannya senaraikan 3 institusi kesihatan yang ditubuhkan pada zaman tersebut. Jadi di sini dia bagi Roman 1, Roman 2, Roman 3, murid-murid boleh isi sahajalah ya. Kemudian B, apakah tujuan penubuhan institusi di atas atau apakah tujuan penubuhan institusi kesihatan ya. Jadi di sini memerlukan 3 markah. Dan soalan C, soalan yang memerlukan murid memberikan pendapat, iaitu mengapa kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang besar dalam sektor kesihatan. 4 markah ya. Seterusnya kita lihat contoh jawapan murid berkaitan dengan soalan tadi ya. Jadi murid ini untuk soalan A, murid ini berjaya memberikan 3 jawapan yang tepat, iaitu Sanitary Board, Hospital Tung Sin dan juga Institusi Penyelidikan Perubatan. Jadi di sini murid ini dapat 3 markah penuh ya. Kemudian untuk soalan B ya, mengapakah institusi di atas ditubuhkan? Jadi antara jawapan murid ini ialah Hospital Tung Sin bertujuan untuk merawat pelombong biji timah di China ya, bukan di China sebenarnya ni, di tanah Melayu ya. Jadi cikgu bulatkan di China tu, tapi dia sudah betul di situ bahagian merawat pelombong biji timah ya. Di sini murid ini dapat 1 markah ya, F3, fakta yang ketiga ya dalam peraturan pemarkahan. Selain itu, jadi murid ini dia mulakan dengan ayat yang baru dengan penanda wacana ya, iaitu Sanitary Board ditubuhkan untuk menjaga kebersihan bandar dan menjaga aspek kesihatan. Seterusnya kebersihan bandar tadi dapat 1 markah ya. Seterusnya institusi penyelidikan perubatan ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji punca penyakit berjangkit ya. Punca penyakit juga dapat 1 markah di sini. Dan langkah-langkah pencegahan. Di sini murid ini dia menggunakan dan. Seperti yang cikgu nasihatkan, untuk isi baru mulakan dengan ayat yang baru, mulakan dengan penanda wacana. Jadi untuk ini murid ini mendapat separuh markah. Walau bagaimanapun keseluruhan jawapan murid yang B ni, untuk bahagian B ni, okay, murid ini sudah berjaya memberikan 4 isi dan mendapat 3.5 markah. Dan sebenarnya markah yang diperuntukkan untuk soalan ini hanya 3. Jadi murid ini masih mendapat markah penuh ya. Okey, kemudian kita lihat pula soalan C ya, yang mana meminta murid memberikan pendapat mengapa kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk sektor kesihatan ya. Kalau kita tengok bab 7 pun salah satu masa kita belajar tu, salah satu peruntukan yang besar juga adalah berkaitan dengan kesihatan. Jadi kenapa ya? Jadi kita lihat di sini antara jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid ialah kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang besar dalam sektor kesihatan kerana ingin menjaga aspek kesihatan rakyat ya, menjaga kesihatan rakyat ya. Dapat 1 markah. Selain itu agar dapat mencegah penyakit berjangkit dan berbahaya. Okey, di sini murid ini dapat lagi 1 markah, M2 ya. Seterusnya memudahkan rakyat mendapat perkhidmatan kesihatan yang berkualiti.
rakyat mendapatkan perkhidmatan juga dapat 1 markah. Akhir sekali agar dapat merawat penyakit yang baru diketahui dan berbahaya. Ya, walaupun ayat dia belum berakhir, tetapi dia guna perkataan akhir, tidak masalah ya. Jadi di sini murid ini juga dapat 1 lagi markah merawat penyakit. Kemudian dia tambah lagi, selain itu dapat menjamin kesihatan rakyat. Walau bagaimanapun menjamin kesihatan rakyat ni sebenarnya ulangan M1 tadi, dan murid ini masih mendapat 4 markah. Ini bermakna untuk soalan ini murid ini mendapat markah penuh, iaitu 3 markah untuk soalan A, 3 markah untuk soalan B, dan 4 markah untuk soalan C. Dan murid ini dapat 10/10 markah. Jadi ini adalah satu contoh jawapan yang bagus ya, dapat 10/10 markah. Yang mana murid ini menjawab, yang pertama dia respon kata kunci soalan dan juga memberikan jawapan yang cukup ya, ayat yang lengkap dan menggunakan penanda wacana. Berikut adalah soalan struktur yang ketiga yang berbunyi, pada awal abad ke-20 muncul persatuan-persatuan yang membincangkan pelbagai persoalan tentang bangsa Melayu ya. Jadi soalan A, murid diminta menamakan 2 persatuan Melayu yang muncul pada abad ke-20. Jadi murid hanya perlu senaraikan. Kemudian jelaskan matlamat penubuhan persatuan-persatuan di atas. Jadi di sini murid diminta memberikan penjelasan apakah tujuan persatuan yang disenaraikan itu ditubuhkan ya. Dan soalan C, soalan yang meminta pendapat murid mengapa kegiatan persatuan penting kepada pelajar. Jadi ini adalah soalan yang meminta pendapat murid. Kita lihat contoh jawapan yang pertama berkaitan soalan 3 tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini jawapan A, murid ini hanya mampu memberikan 1 jawapan yang betul, yaitu Persatuan Melayu Singapura. Ya, fakta yang pertama adalah peraturan pemarkahan, jadi murid ini hanya mendapat 1 markah. Kemudian jawapan B, tujuan penubuhan institusi di atas ialah memastikan rakyat Singapura mempunyai tanah di Malaysia. Jadi ini tidak ada kaitan, tidak relevan, jadi tiada dapat sebarang markah. Kemudian kita lihat pula C, kegiatan berpersatuan penting kepada pelajar kerana untuk melahirkan kerjasama dalam pembelajaran berkumpulan. Jadi di sini murid ini mendapat 1 markah M1 untuk kata kunci kerjasama ya. Kemudian murid ini teruskan lagi ayat dengan penanda wacana. Selain itu bagi meningkatkan pengetahuan pelajar-pelajar ya, meningkatkan pengetahuan M2, seterusnya dapat menjadikan pelajar yang bijak serta tidak mudah dipermainkan, bijak. M3, akhir sekali melahirkan banyak pelajaran yang berkemahiran ya, berkemahiran. Kata kunci berkemahiran diambil kira di sini, bermakna murid ini berjaya memberikan 4 isi untuk jawapan bagi soalan C, mendapat 4 markah. Jadi untuk soalan ini murid ini hanya memperolehi 5 markah ya. Kita lihat contoh yang berikutnya untuk soalan 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini murid ini dia dapat menyenaraikan 2 ya persatuan yang tepat, yaitu Kesatuan Melayu Singapura dan juga Persatuan Sahabat Pena PASPAM ya. Jadi murid ini mendapat 2 markah untuk soalan A. Kemudian matlamat penubuhan persatuan-persatuan di atas ialah antaranya menyediakan pertempatan khas untuk orang Melayu Singapura. So ini ada markah ya, ini adalah peranan yang telah dimainkan oleh Kesatuan Melayu Singapura sebenarnya ya. Kemudian murid ini meneruskan lagi jawapan dengan menggunakan penanda wacana ya, dia mulakan dengan penanda wacana. Selain itu bermatlamat untuk melindungi kepentingan sosioekonomi orang Melayu, ini F4, dapat 1 markah. Seterusnya PASPAM bermatlamat untuk menggalakkan masyarakat bertukar-tukar pandangan atau fikiran ya. Ini juga dapat 1 markah F5. Dan kemudian murid ini meneruskan lagi jawapan tambahan lagi. Matlamat persatuan ini adalah untuk memajukan pendidikan orang Melayu. Sebenarnya pendidikan ada di situ F9. Jadi murid ini di sini untuk soalan B ini dia dapat 4 markah ya. Jadi sudah 6 markah. Kita lihat pula jawapan C. Kegiatan berpersatuan penting kepada pelajar kerana dapat mengeratkan perpaduan antara pelajar yang berlainan bangsa dan agama.
Sini M1 perpaduan ya. Selain itu, kegiatan persatuan dapat melahirkan murid yang mempunyai nilai murni dalam diri. Contohnya nilai kerjasama dan nilai toleransi. Jadi di sini cikgu ambil kira nilai murni ya. Kemudian seterusnya, kegiatan berpersatuan dapat mendisiplinkan murid-murid dalam melakukan sesuatu perkara. Ya, mendisiplinkan dapat lagi 1 markah. Di samping itu dapat melahirkan generasi yang bertamadun dan bijak menyesuaikan diri dalam kelompok masyarakat yang berbilang kaum. Jadi di sini cikgu pilih kata kunci bijak, dapat lagi 1 markah. Jadi murid ini dapat 4 markah untuk soalan C. Yang tadi E 2 markah, B 4 markah, C 4 markah. Bermakna calon ini telah dapat 10/10 markah. Jadi ini adalah satu contoh jawapan yang sangat baik. Seterusnya kita lihat pula soalan struktur yang keempat. Soalan ini berbunyi, berikut merupakan lambang-lambang yang menjadi kemegahan seluruh rakyat Malaysia. Apakah fungsi lambang-lambang di atas? Soalan E ya. Kemudian soalan B, nyatakan maksud simbol. Maksud simbol antaranya bulan sabit, 5 bilah keris, bintang, 14 bucu, 2 ekor harimau. Jadi setiap satu simbol ini, setiap satu lambang ini diberikan 1 markah ya. Jadi ada 4 lambang, maknanya 4 markah. Kemudian soalan C, bagaimanakah anda sebagai rakyat Malaysia dapat memupuk perasaan cinta akan negara? Jadi ini juga merupakan soalan yang memerlukan murid berfikir dan memberikan pendapat. Jadi kalau ada 4 markah, cadangan cikgu berilah 4 markah. Seterusnya kita lihat pula jawapan murid untuk soalan 4 ya. E, apakah fungsi lambang-lambang di atas? Jadi murid ini menjawab bendera merupakan lambang kepimpinan, martabat dan kedaulatan bagi setiap negara. Jadi di sini sebenarnya murid ini dia tidak memberi respon sebenarnya pada soalan tu, tetapi di sini jawapan dia yang kedaulatan tu boleh bagi 1 markah ya. Kemudian ayat yang kedua, setiap negara mempunyai bendera masing-masing. Ini tidak relevan atau tiada kaitan. Jadi hanya 1 markah untuk soalan 4A. Kemudian kita lihat soalan B, nyatakan maksud simbol pada lambang. Jadi simbol yang pertama bulan sabit tu maksudnya Islam sebagai agama rasmi, betul, 1 markah. Kemudian 5 bilah keris tu sebenarnya melambangkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tetapi murid ini menjawab merupakan senjata orang Melayu yang bersatu padu. Jadi ini tidak relevan, tiada markah ya. Kemudian yang ketiga, bintang 14 bucu itu sebenarnya melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Malaysia. Jadi murid ini dia beritahu jawapan di sini bintang 14 bucu merupakan bilangan negeri di negara Malaysia termasuk wilayah persekutuan. Jadi ini layak dapat 1 markah. Kemudian yang keempat, 2 ekor harimau. Jadi murid sebenarnya jawapannya menunjukkan atau melambangkan keberanian, tetapi murid memberikan jawapan harimau menjadi haiwan utama yang berada di Malaysia. Jadi jawapan ini tidak tepat ya, tidak relevan, tidak sesuai, maka tiada markah. Oleh itu bahagian B murid hanya dapat 2 markah. Kemudian kita tengok pula soalan 4C. Bagaimanakah anda sebagai rakyat Malaysia dapat memupuk perasaan cinta akan negara? Sebagai rakyat Malaysia, setiap rakyat harus menyemai sikap cinta akan negara. Sebenarnya ini bukan jawapan, ini soalannya, sebab memupuk menyemai itu sama. Jadi kita kena berhati-hati. Kadang murid rasa dia sudah memberikan jawapan, tetapi sebenarnya tidak memberikan jawapan, hanya mengulang balik soalan. Jadi di sini ayat pertama ni murid tidak dapat markah ya. Okey, kemudian selain itu kita harus merapatkan hubungan antara satu sama lain. Ini dapat 1 markah. M1 contohnya mengadakan kempen kemerdekaan di setiap negeri. Okey, yang di sini pun cikgu beri 1 markah. M2 seterusnya semua rakyat harus taat setia kepada 5 rukun negara. M3 dapat 1 markah di sini, dan menghormati lagu patriotik ya. Dan menghormati lagu patriotik di sini ni tidak dapat sepatutnya dimulakan dengan ayat yang baru, dimulakan dengan penanda wacana. Jadi di sini murid ini hanya dapat setengah markah. Bermakna soalan C ini murid ini hanya dapat 3.5. Tapi bila cikgu bundarkan semula dapat 4 markah. Jadi bermakna murid ini mendapat 7 markah untuk soalan ini.
Kita lihat pula contoh yang kedua bagi soalan 4 ni ya. Okey, yang pertama kita tengok fungsi lambang ni, murid ni menjawab fungsi lambang-lambang di atas ialah untuk melahirkan rasa patriotisme dalam diri rakyat. Okey, ini dapat 1 markah. Kemudian dia mulakan lagi dengan ayat yang baru, selain itu ia sebagai lambang kemegahan rakyat terhadap negara. Jadi dapat lagi 1 markah untuk kemegahan. Jadi di sini murid ini dapat 2 markah penuh ya untuk soalan A. Kemudian kita lihat pula soalan B ya, bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi, dapat 1 markah. 5 bilah keris melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor yang dahulunya dikenali negeri-negeri Melayu tak bersekutu, dapat 1 markah. Bintang 14 bucu melambangkan gabungan 14 buah negeri di Malaysia, ini pun dapat 1 markah. 2 ekor harimau melambangkan keberanian juga mendapat 1 markah. Maknanya soalan B ini murid ini dapat markah penuh, iaitu 4 markah ya. Kemudian kita tengok pula soalan C ya, yang memerlukan murid memberikan pendapat bagaimana sebagai rakyat Malaysia dapat memupuk perasaan cinta akan negara. Sebagai rakyat Malaysia, cara yang dapat saya lakukan untuk memupuk perasaan cinta akan negara ialah menghormati bendera dan jata negara ataupun menghormati lambang negara. Jadi di sini dapat 1 markah. Selain itu, saya akan menggantungkan bendera di kawasan rumah dan memastikan bendera sentiasa terjaga. Okey, ini juga dapat 1 lagi markah. Seterusnya, saya akan menghormati dan menghayati bait-bait lirik lagu kebangsaan negaraku. Okey, ini juga cikgu berikan 1 markah. Dan yang terakhir, di samping itu saya juga akan memakai baju yang mempunyai jata negara dan membawa bendera Malaysia sekiranya berada di luar negara. Okey, munasabah jugalah jawapan murid ini, jadi ini juga dapat 1 markah. Ini bermakna untuk soalan struktur 4 ini, murid ini berjaya dapat 10/10 markah. Jadi sebenarnya berdasarkan contoh-contoh jawapan yang cikgu kongsikan di sini, okey, cikgu bukan ingin menunjukkan kelemahan sesiapa ya, tapi sebenarnya kita sebagai manusia ni kalau mau berjaya, kita mesti belajar daripada kelemahan dan kesilapan untuk kita mendapat atau menjadi yang terbaik. Jadi semoga perkongsian cikgu pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Kerana situasi PKPB ini kita tidak dapat bersua muka, tidak dapat berjumpa, tidak dapat mengadakan perbincangan ya, sebaik saja pengujian dijalankan. Jadi cikgu rasa dengan perkongsian ini dapat memberikan manfaat, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kamu untuk lebih menguasai cara menjawab soalan struktur. Sekian dan terima kasih.